Tuan Muhammad Faris Safi Biwa Mustafa dari kelas 6 Arif SK Pancung Merah Setiu Terengganu. Tajuk buku ini adalah kisah-kisah terbaik Al-Quran pertamaku. Editor asal karya ini ialah Sania Yasnain Khan dan diterjemahkan semula oleh Nur Syafiqah Yusof. Buku ini diterbitkan pada 2013 oleh Darul Mughni Trading dan mempunyai 317 muka surat yang berharga RM29.90. Buku ini menghiburkan 42 buah cerita teladan yang dipetik dalam Al-Quran. Setiap kisah diselitkan pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita seharian. Buku ini juga menggunakan bahasa serta ayat yang mudah difahami untuk menarik minat kanak-kanak mendalami kisah-kisah dari Al-Quran itu sendiri. Di samping itu, buku ini juga disertakan ilustrasi yang berwarna-warni untuk menyerlahkan lagi keinginan untuk membaca di kalangan kanak-kanak. Ya. Seterusnya disertakan juga rujukan ayat Al-Quran bagi setiap kisah yang dikongsikan agar pembaca lebih yakin dengan kesahihan kisah-kisah ini. Antara kisah yang diceritakan adalah tentang permulaan kehidupan. Bermulanya kehidupan kita apabila Allah mula menciptakan dunia, gunung ganang, langit, matahari, bulan dan bintang, di mana setiap yang Allah ciptakan mempunyai peranan masing-masing. Dunia ini kemudiannya dibahagikan kepada daratan dan lautan sebagai sumber rezeki manusia. Seterusnya Allah menjadikan haiwan, burung-burung serta ikan-ikan yang menjadikan dunia sangat indah. Manusia pertama yang Allah ciptakan ialah Nabi Adam AS dan wanita pertama bernama Hawa. Seterusnya iaitu kisah ke-8 adalah tentang bahtera Nabi Nuh AS. Kebanyakan penduduk pada zaman Nabi Nuh AS tidak beriman kepada Allah SWT. Meskipun Nabi Nuh AS terus menyampaikan seruan Allah SWT kepada mereka, namun tidak diendahkan sama sekali. Allah memerintahkan Nabi Nuh AS membina sebuah bahtera yang besar untuk menyelamatkan Nabi Nuh AS dan pengikutnya yang beriman untuk berlindung daripada banjir besar. Kisah ini merupakan peringatan daripada Allah SWT untuk kita semua. Seterusnya kisah ke-22 iaitu kisah Nabi Yunus AS dan ikan Nun. Allah SWT telah mengutuskan Nabi Yunus AS untuk mendidik kaumnya mengenal Allah SWT. Mereka tidak indah akan seruan Nabi Yunus AS, malah mentertawakannya. Nabi Yunus AS berlayar dengan menaiki sebuah kapal. Apabila cuaca bertukar buruk dengan ribut dan angin kencang menyebabkan nahkoda dan para penumpang ketakutan, lantas mencampakkan Nabi Yunus AS ke dalam laut. Baginda ditelan oleh seekor ikan Nun. Baginda berdoa dan Allah memakbulkan doa Nabi Yunus agar mengeluarkan Nabi Yunus AS daripada perutnya. Nabi Yunus AS kembali ke kampungnya. Akhirnya Allah mengurniakan hidayah pada umat Nabi Yunus AS untuk beriman kepada Allah SWT. Kisah terakhir yang akan dikongsikan di sini adalah kisah ke-39 iaitu kisah Lembah Semut. Kisah ini tentang Nabi Sulaiman AS. Baginda mempunyai bala tentera yang besar iaitu daripada kalangan jin, manusia dan burung-burung yang mampu mendengar arahan Nabi Sulaiman AS. Sewaktu dalam perjalanan menyeberangi lembah, tiba-tiba baginda terdengar suara semut yang memberi arahan kepada rakan-rakannya yang lain agar beredah supaya tidak dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman AS. Mendengarkan kata-kata semut tersebut, Nabi Sulaiman AS mengarahkan tenteranya agar lebih berhati-hati supaya tidak memijak semut-semut tersebut. Kisah ini mengajar kita agar sentiasa memikirkan perasaan orang lain dan peka dengan keadaan sekeliling. Kesimpulannya, kisah-kisah terbaik Al-Quran pertamaku merupakan pilihan terbaik untuk dijadikan bahan bacaan untuk kanak-kanak agar dapat menjadikan pengajaran di sebalik kisah-kisah yang terkandung dalam karya ini sebagai pedoman hidup dalam menempuhi zaman globalisasi yang kian mencabar hari ini. Sekian, terima kasih.